Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, today we're going to proceed with chapter 3, Consumer Perception. So, harap anda semua telah bersedia dengan nota. Okay. Okay, perception. Apa itu perception? Perception is how we see the world around us. So, maksudnya, macam mana kita tengok perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Okay, itu adalah persepsi. Okay, the process by which an individual select, organize and interpret stimuli into a meaningful and coherent picture of the world. So maksudnya macam mana kita interpret, macam mana kita orang kata proses atau kenal pasti perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Maksudnya kita bila kita alert tentang sesuatu, maksudnya berlakulah satu proses kita panggil interpretation atau orang kata bahasa Melayu interpretation ni lebih kurang macam tafsiran lah. Okey, macam ni kita orang kata jadikan satu benda itu bermakna juga ada penjelasannya. Okey, so elemen of perception ada 4, which is sensation, absolute threshold, differential threshold dan juga subliminal perception. Okey, so yang pertama kita akan tengok pada sensation. Sensation is the immediate and direct response of the sensory organ to stimuli. A stimulus is any unit of input to any of the senses. So maksudnya sensation ni lebih kurang macam rangsangan lah, di mana bila kita nampak sesuatu kita terus boleh orang kata jelaskan, kita boleh terus hadam, kita boleh terus digest benda tu. Contohnya macam kita jalan-jalan, kita nampak contohnya macam iklan baru, tak pun mungkin macam potongan harga, kita nampak macam ada harga potong taruh harga baru, mungkin lambang diskaun. So kita tu boleh digest, kita boleh terus macam interpret, kita boleh terus macam tafsirkan macam ada sale, ada promotion, ada produk baru. Tu maksudnya iklan tersebut dah bagi orang kata sensation dekat kita. Okay, the absolute threshold is the lowest level at which an individual can experience sensation. So maksud absolute threshold ni adalah benda-benda yang iklan-iklan yang very simple tapi berjaya orang kata tarik perhatian kita, dan terus kita boleh orang kata tafsirkan apa maksud iklan tersebut. Okay, tak perlu penjelasan, tak perlu tulis banyak-banyak, tak perlu ada, kadang-kadang tak perlu ada kehadiran manusia pun kat situ. Kadang kita tengok gambar je dari jauh, kita dah nampak macam ada ni, ada ni. Okay, so itu adalah absolute threshold. Tetapi kalau differential threshold maksudnya kita perlu buat perbandingan, di mana kalau tengok kat situ, okay, minimal difference that detect between two similar stimuli. Okay, so dia boleh law DJ ND adalah ni just noticeable difference between two stimuli is not an absolute amount but an amount relative to intensity of the first stimulus. So dia beritahu kat sini adalah, okay, sebelum ni syarikat tersebut pernah keluarkan iklan tu. Okay, lepas tu baru-baru dia keluar iklan yang baru. Tapi kita maksudnya bila kita ni boleh tafsirkan tentang perbezaan iklan tersebut, maksudnya iklan tersebut kata berjaya buatkan kita alert tentang perbezaan dia. Okay, contohnya macam iklan produk-produk daripada biasanya lah, fast food lah. Okay, bila keluar je iklan, kita macam baru ni, sebab lama tak ada. So bila kita boleh bezakan, maksud itu termasuk bawah differential threshold. Okay, dan seterusnya. Okay, ini marketing of the application untuk yang tadi tu. Marketer need to determine the relevant JND for their product so that negative changes are not readily discernible to the public, so that product improvement are very apparent to consumer. So kenapa customer kena orang kata upgrade iklan dia, tapi dalam masa sama tak lari daripada konsep, sebab kita nak tunjuk customer yang kita ni ada improvement, kita ada buat penambahbaikan, kita ada offer produk yang lagi baru, supaya customer tahu yang produk kita tu masih sama tapi kita buat penambahbaikan melalui iklan lah. Okay, seterusnya kita ada subliminal perception. So subliminal perception, stimuli are too weak or too brief to be considered seen or heard. They may be strong enough to perceive by one or more receptor cell. Is it effective? It's extensive research shown that not evident that subliminal advertising can cause behavior changes. Some evident that subliminal stimulus ada bla 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 tu lah kat belakang saya punya video tu. Okay, so subliminal perception ni maksudnya iklan yang ada perbezaan atau advertisement yang ada perbezaan tetapi perlukan
lebih penjelasan untuk customer faham, okay, melalui iklan dalam bentuk video atau iklan dalam bentuk rakaman suara, atau mungkin dari orang kata product testimoni, di mana subliminal perception ni membuatkan customer perlu orang kata dia aware kan, atau diterangkan baru dia faham yang iklan tersebut atau produk tersebut ada perbezaan atau ada pembaharuan. Okay, so maksud dia beritahu kat sini produk dia atau iklan dia tu terlalu lemah lah untuk customer detect perbezaan. So apa yang boleh dia buat adalah syarikat tersebut kena tambahkan lagi elemen, which is mungkin manusia yang terangkan, atau mungkin dalam satu event ke apa semua, ada orang daripada syarikat tersebut yang tolong terangkan tentang apakah pembaharuan yang dilakukan, baru customer boleh aware. Okay, next, seterusnya. Okay, aspect of perception. So ini adalah aspek-aspek bawah perception. Kita ada selection, organisation dan juga interpretation. Kita akan tengok satu persatu. Okay, yang pertama adalah perceptual selection. Selection depend on nature of stimulus, expectation dan juga motif. Includes the product physical attribute, package design, brand name, advertising and also more. So maksudnya bila orang kata customer boleh orang kata tafsirkan sesuatu iklan tu ada perbezaan ke, ada pembaharuan ke tidak, adalah melalui inilah physical attribute, packaging design, brand name, advertising and more. So maksudnya benda-benda ni lah yang boleh menunjukkan perbezaan dan juga pembaharuan. Okay, dari segi produk tu, kalau sebelum ni mungkin dia warna dia macam ni, yang baru ni warna lagi baru. So memang kita nampak depan mata benda tu. Okay, seterusnya expectation, which is bila customer tengok, customer dah boleh tahu dah. Okay, walaupun produk tersebut buat pembaharuan, so customer mungkin dah ada experience berdasarkan daripada apa yang dia pernah rasa dulu. So dia rasakan bila adanya yang baru ni lagi sedap, atau mungkin yang baru ni lagi best daripada yang lama. Dan juga motif adalah produk tersebut dihasilkan mestilah berdasarkan permintaan dan juga kehendak daripada customer. So customer memang nak benda tu. So bila dia keluarkan je iklan baru atau dia keluarkan je produk baru, customer dah boleh expect dah macam ni memang aku nak ni benda ni. So motif yang customer wujudkan tu membuatkan syarikat wujudkan supaya customer nak, so syarikat buat. Customer nak, syarikat buat. So customer akan cari produk tersebut. Okay, so seterusnya. Okay, perceptual selection important concept ni adalah konsep-konsep bawah selection. Kita ada selective exposure, selective attention, perceptual defense dan juga perceptual blocking. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, selective exposure. Consumers seek out messages which are pleasant, they can sympathize, reassure them of good purchases. So maksudnya kadang-kadang, kita kasih contoh paling senang, macam iklan dekat YouTube bila produk tersebut memang customer nak cari, bila keluar iklan tu kat YouTube, customer akan tunggu dan tengok iklan tu sampai habis. Tetapi kalau iklan tu memang customer tak nak, customer pun tak cari benda tu, so customer akan skip advertisement. Tu adalah selective exposure. Maksudnya customer pilih exposure yang dia nak. Customer pilih iklan yang memang dia nak baca, dia nak tengok. Okay. So yang kedua adalah selective attention, heightened awareness when stimuli meet their needs. Consumer prefer different messages and medium. So selective attention ni maksudnya bila iklan tersebut dipaparkan kat customer untuk tarik perhatian customer. Okay, biasanya kalau selective attention ni kita boleh katakan tentang iklan yang dipaparkan kepada customer di tempat yang customer tak expect. Okay, contohnya macam customer tiba-tiba dapat iklan dekat dalam email, customer dapat iklan nampak billboard tepi jalan. Customer sebelum ni tak aware pun tentang iklan tersebut, tapi bila dia lalu, dia nampak, so terus benda tu macam dapatkan attention dia. Okay, so bila biasanya macam ni, customer nak benda tersebut, dan biasanya marketer akan letak dekat tempat-tempat strategi yang di mana customer boleh nampak. Okay, so sekarang syarikat tak boleh pakai satu laluan saja untuk buat iklan. Customer banyak orang kata banyak laluan yang customer akan lalui untuk mungkin nak tengok movie ke, atau mungkin nak beli barang, atau mungkin dia jalan ke, atau mungkin situasi ke. Okay, so maksudnya sebagai marketer dia kena orang kata alert tentang customer punya perjalanan hidup.
Okay, so pagi customer pergi kerja. So macam mana cara untuk iklan, masa nak bagi iklan yang terbaik? So of course lah, waktu pergi kerja keluarkan dekat iklan radio. So customer tengah drive dengar radio, dengar iklan tersebut. Dengan cara itu dia boleh create attention daripada customer. Okay, baiklah, seterusnya adalah perceptual defense. Okay, perceptual defense ni adalah macam mana customer boleh, orang kata, defend diri daripada dieksposkan dengan iklan-iklan ni. Okay, so screen out of stimuli which are threatening. So bila customer rasa iklan tersebut orang kata mengancam dia, atau mungkin tidak berguna untuk dia, atau mungkin akan bagi side effect dekat dia, so mereka akan tapis dulu iklan tersebut. So kalau dia tengok je tajuk iklan tu daripada siapa, atau mungkin tajuk iklan tu mungkin dah terang, maksudnya dah dinyatakan daripada syarikat mana atau tujuan untuk apa, so customer akan skip iklan tersebut, dia tak nak tengok. Macam tu adalah perceptual defense. Tapi kalau perceptual blocking adalah customer memang tutup terus laluan-laluan yang akan sebarkan iklan kepada dia. Contohnya macam kalau tengok dekat sini, dia tuning out. So mungkin dia tutup radio, dia guna USB, atau mungkin tutup radio guna Bluetooth punya music di mana tak ada iklan. Dan juga mungkin dia pakai TiVo, atau mungkin dia pakai Astro Go. Kalau kat Malaysia kita pakai Astro Go atau Astro First, di mana kita boleh pilih rancangan-rancangan yang tak ada iklan. Okay, so dia block terus, tak nak terus dieksposkan dengan iklan-iklan tersebut. Okay, so dan seterusnya, organisation. So macam mana customer organize iklan-iklan ni? Okay, kita ada figure and ground. People tend to organize perception into figure and ground relationship. The ground is usually hazy. Marketing usually designed so the figure is the notice stimuli. So maksudnya kat sini dia bagi tahu figure dengan ground ni ada setengah iklan yang memang menggunakan orang kata gambaran. Okay, dan juga menggunakan, orang kata, apakah konsep asal, apakah bukan konsep asal, apakah orang kata apa orang kata, macam base, bukan base, lebih kurang macam, okay, kalau biasanya shampoo, so orang tahu di mana ada modelnya yang menggunakan shampoo tersebut, dan juga ada produk tersebut. So dalam iklan tersebut digambarkan kalau pakai shampoo tu akan jadi rambut macam gini. So maksudnya customer boleh maksudnya kalau customer tengok dari jauh, atau customer dengar, atau customer mungkin tak nampak, dengar dari jauh pun customer dah tahu dah, oh ini iklan shampoo, oh ini iklan ni, oh ini iklan ni, macam gitu. Okay, itu adalah figure and ground. Seterusnya adalah grouping. People group stimuli to form a unified impression or concept. Grouping helps memory and recall. So grouping ni maksudnya customer kumpul ke iklan tersebut bawah satu, orang kata, konsep. Okay, so bila dia nampak macam iklan-iklan tentang produk kesihatan ni, dia akan kumpul semua iklan, semua pamphlet, semua brochure tentang produk kesihatan ni. So dia akan, orang kata, tengok satu persatu daripada iklan tersebut. So maksudnya kalau dia nak tengok produk kesihatan, dia akan buka grup tu saja. Kalau dia nak tengok tentang mungkin video klip baru, so dia akan buka folder tu saja, dia tak akan buka benda lain. So maksud customer tak akan bercampur aduk lah iklan dia. Okay, so dan seterusnya adalah closure. Okay, people have the need for closure and organized perception to form a complete picture. Will often fill in missing pieces. Okay, incomplete messages remembered adalah ayat kat belakang tu. So maksudnya closure ni adalah bila customer dengar satu iklan, atau mungkin nampak satu iklan tu, customer boleh fill in the missing picture. So maksudnya bila customer pakai, customer akan rasa lengkap terhadap satu bahagian. Contohnya macam mungkin macam saya nak kata apa okay, bila keluar tentang energy drink, so customer tahu benda tu akan buatkan customer rasa lebih bertenaga. Bila keluarkan produk mungkin skin moisturizer, atau mungkin orang kata apa, krim tangan atau lotion, okay, lotion, so customer tahu bila dia pakai, tangan dia akan lebih lembut dan smooth, dan mungkin lebih cantik ke apa. So maksudnya customer tahu produk tersebut akan melengkapkan benda yang kurang dalam hidup dia. Itu adalah closure. Okay,
So seterusnya adalah interpretation. Interpretation ni lebih kurang tadi saya beritahu lah interpretasi. Okay. So ini macam mana customer boleh orang kata interpret produk kita. Okay. So stereotype, people hold meaning related to stimuli. So ada setengah customer yang memang rasa rancangan tu memang atau mungkin iklan disampaikan kepada dia tu memang mempunyai maksud tersendiri. Okay. Contoh yang senang macam bila keluar sesuatu lagu, so customer boleh relatekan tentang something yang meaningful dalam hidup dia. Itu adalah customer yang berbentuk stereotype. Seterusnya adalah physical appearance, positive attribute of people they know to those who resemble them, important for model selection. So physical appearance ni adalah setiap iklan tu perlu ada produknya. Okay, kalau misalnya iklan pasal ni aloe vera gel ni, okay, aloe vera gel. So kalau misalnya iklan tersebut dikeluarkan hanya dekat radio, mungkin orang tak faham. Tapi setengah customer dia akan lebih faham, dia akan lebih attracted untuk dengar iklan tersebut kalau iklan tersebut ada gambaran, ada tunjuk figure dia macam mana. Okay, tu macam acah-acah buat product review kan. Okay, so then seterusnya adalah descriptive term. Okay, so descriptive term ni maksudnya iklan tersebut tak boleh hanya sekadar gambar, perlu diterangkan, perlu dijelaskan verbally. Okay, seterusnya adalah first impression. First impression are lasting. The perceiver is trying to determine which stimuli are relevant, important and predictive. So first impression, bila first impression customer tengok, contoh macam saya itu jalan-jalan kan pergi Universal Studio, tiba-tiba nampak pula tabung ni. Terus saya ada first impression macam cantik tabung ni, tak atas meja mesti cantik bulat je. Lepas tu saya rasa macam bukan senang orang nak keluarkan duit dalam ni. Maksudnya saya ada first impression terhadap Universal Studio punya tabung ni. Okay, seterusnya adalah kalau saya jalan-jalan pergi kedai. Okay, so saya nampak ada satu kedai ni jual perfume bentuknya macam ni. Dia kata original, cuma dia repackaging balik. Tetapi ada satu kedai lagi jual perfume yang ni dalam botol original dia. Okay, so first impression saya adalah bila saya tengok ni botol memang ada lambang dia. So itu akan orang kata lebih attractable, atau orang kata saya lebih yakin untuk beli. Sebab first impression saya nampak di dalam botol ni so mesti ori produk ni, tapi dalam ni mesti tak ori, mesti dia dah campur apa-apa. So maksudnya first impression tu sangat penting bagi consumer dan juga marketing itu sendiri. Okay, kalau first impression dia berjaya yakinkan consumer, maksudnya consumer akan ingat produk dia. Okay, seterusnya adalah halo effect. Okay, so sekejap saya matikan saya punya video sebab tak nampak tulisan kat belakang tu untuk terangkan kepada awak. Okay, baiklah, seterusnya adalah halo effect. Okay, halo effect. Consumer perceive and evaluate multiple object based on just one dimension. For instance, consumer might consider a clean waiting room as an indication of good dentist. So, dia beritahu kat sini adalah consumer kadang-kadang boleh buat judgement berdasarkan beberapa faktor luaran. Contohnya macam bila dia masuk satu klinik, klinik tu bersihnya. So, maksudnya customer punya perception, doktor ni bagus. Okay, so seterusnya mungkin kalau misal awak masuk je kedai makan, masuk kedai makan, awak tengok kedai makan tu bensinnya bersih, lepas tu suasana kedai ni pun bersih, lepas tu baunya pun bau, bukan bau orang kata tahu tak, masuk kedai makan yang bau dia macam semacam so bau dia pun wangi. So customer ada perception, okay, kedai makan ni makanannya berkualiti, kedai makan ni makanannya sedap. So maksudnya tu halo effect tu, di mana faktor-faktor luaran boleh jadi kepada orang kata yang boleh menarik perhatian customer. Okay, so dan seterusnya adalah product positioning, establishing a specific image for brand and consumer mind relating to competing brands. So saya dah banyak kali bagi tahu tentang product positioning, di mana kita letakkan iklan kita atau image produk kita atau iklan brand kita di dalam kepala customer. So melalui iklan yang menarik, melalui gambaran yang menarik, atau melalui orang kata pengalaman, di mana bila customer dah test produk kita, customer terus singkat tentang produk kita dan customer akan selesa beli produk kita. So itu adalah product positioning yang berjaya. Okay,
So packaging as positioning element. So ni antara positioning element adalah packaging lah. Bila customer tengok, packaging convey the image that brand communicate to its buyer. Color, weight, image and shape are all important. So bila customer tengok packaging satu produk itu menarik, so customer akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Itu sangat penting. Kalau packagingnya hambar, packagingnya pun suram, lepas tu dia punya tulisan pun sendu, so customer mungkin akan tak teringat nak beli tentang produk awak tu. Okay, next, positioning of services. Okay, kalau tadi tentang produk, ini adalah services. Services ni adalah servis lah. Okay, di mana customer tak nampak, tapi macam mana customer nak ingat servis kita tu, tengok kat sini image is key service for services. So image, gambaran. So bila customer rasa produk tersebut, customer boleh gambarkan, boleh bayangkan, itu adalah services yang berjaya. Services often want a differentiated position to market several version of their service to different market. So bila setiap customer yang dapatkan services tersebut dan setiap customer berjaya dilayan mengikut kehendak masing-masing, so maksudnya service provider tu dah berjaya lah. Okay, so contohnya paling senang bila awak pergi service center untuk kereta, atau mungkin awak pergi jumpa doktor, atau mungkin awak pergi jumpa dengan pakar, kaunselor, atau mungkin awak masuk dalam kelas ke apa. So maksudnya bila this service provider provide services to you, so bila you keluar, you boleh ingat balik apa yang you terima daripada servis tersebut. So maksudnya dia dah jalankan positioning of services yang berjaya. Okay, so seterusnya perceive price and perceive quality. So ini adalah macam mana judgement orang terhadap harga dan juga quality. Okay, so kita ada reference price, uses basic comparison in judging other price. So kita gunakan harga sebagai satu orang kata faktor untuk kita judge satu barangan itu. So kita ada internal dan juga external, which is kalau internal tu adalah personal judgement, di mana awak nampak harga dia so maksudnya awak fikirkan sendiri tentang maksudnya awak judge sendiri tentang harga barangan tersebut. Okay, so seterusnya kita ada external punya ni lah reference juga, di mana awak di-exposekan melalui iklan. Contohnya macam kalau awak tengok dekat iklan dekat TV ke dekat radio, kadang-kadang ada syarikat-syarikat yang cakap harga produk kami jauh lebih murah daripada orang lain, tapi kualiti produk kami lebih tinggi daripada orang lain. Okay, so maksudnya syarikat tersebut buat marketing, syarikat tersebut sendiri yang buat pembandingan harga berbanding orang lain. Okay, so itu adalah orang kata external reference. Okay, so seterusnya adalah perceived quality of product. Okay, kita ada intrinsic versus extrinsic. Ingat, kalau intrinsic adalah dalaman, extrinsic adalah luaran. Okay, so kita baca slow-slow. Those that are intrinsic concern physical characteristic of the product. This include color, flavor, aroma and size. Okay, so maksudnya melalui dalaman daripada orang kata customer punya dalaman punya factor, which is customer sendiri yang interpret satu barangan tersebut. So customer sendiri dah boleh judge lah tentang kualiti produk tersebut. Okay, so kalau kita tengok satu barangan, contohnya macam kalau barangan tersebut bungkusannya menggunakan material yang cantik, lepas tu dia punya iklan dia di kotak packaging tu memang printed yang pakai quality punya colour, lepas tu dia punya flavor of mungkin instant noodle, flavor dia tu semua flavor yang unik, yang menarik. So kita boleh tahu tentang produk tersebut dari segi kualiti dia, kita boleh tahu dari segi dia punya experience yang kita akan dapat bila kita rasa produk tersebut. Okay, so bila kita masuk kat kedai tu, kita tengok kedai tu macam eksklusifnya, lepas tu ada seorang pelayan yang datang layan kita, bila kita nak apa dia hantar, kita nak apa dia hantar, so kita boleh tahu, oh berkualiti lah tempat ni, macam itu. Okay, tetapi kita ada juga eccentric cues. Okay, many times a consumer will use eccentric cues, those that are not really part of physical product, including brand name, reputation and location within store. If a consumer has no experience with the product, they are more likely to use external cues. An example external cues is country of origin. A chocolate is from Switzerland, so it must be good even though you know nothing of the color or taste of the chocolate. So maksud eccentric cues ni awak menggunakan QQ dari luar.
Okay, so contoh paling senang kita tengok kalau produk tu berasal daripada mana. Produk daripada China, mesti tak berkualiti ni. Produk daripada Jepun, mesti berkualiti ni. Sedangkan awak tak tahu tentang produk tersebut, awak tak pegang lagi, tak rasa lagi, tak tengok lagi produk yang macam mana. Tapi bila tahu je daripada mana produk tu dibuat, mesti awak akan ada satu judgement yang macam, oh ni produk yang berkualiti. Kalau daripada China, mesti copycat, mesti tak kualiti ni. Macam kita. Okay, so then seterusnya adalah perceived quality of services. Okay, so tadi adalah produk, ni adalah services. Difficult due to characteristic of services. So ini adalah characteristic of services. Intangible, tak boleh disentuh, tak boleh didampak. Okay, variable, berbeza-beza. Perishable, perishable maksudnya dia tidak tahan lama. Okay, dia akan perish, dia akan hilang. Dia akan, maksudnya bila kita dah pakai, dia akan hilang macam itu. Sebab kita dah pakai kan benda tu. So, simultaneous produce and consume. So, bila servis tu diberikan, awak terus guna. Dia tak boleh simpan dalam kotak atau dalam botol atau mungkin dipunjut dekat tepi. Servis tu, bila dia provide service, kita terus dapatkan services tersebut terus digunakan time tu juga. Okay, tengok penjelasan tu. Services are difficult because they are perishable. They cannot be put in a shelf or left standing from day to day. So dia bagi tahu kat sini, services ni kena dipakai terus dan tak boleh diletakkan di rak-rak dan ditinggalkan berhari-hari. Contohnya paling senang adalah rawatan daripada doktor. So awak tak boleh cakap doktor, rawatan doktor ni bungkuslah ikat tepi. Nanti kan bila saya nak baru saya ambil. Tak boleh. Bila doktor bagi rawatan, time tu juga awak dapat rawatan dan time tu juga awak akan dapat services daripada doktor lah. Okay, so kita susah nak orang kata bandingkan, bukan bandingkan, kita nak macam okay, simpan dululah servis ni, kita tunggu servis lain pasal kita buat bandingan. Tidak boleh. Tetapi macam mana kita, okay, fikir logiknya macam mana kita nak rasa kualiti servis tu berkualiti atau tidak adalah time tu lah kita rasa. Experience. So daripada experience kita dapat, so kita boleh tahu, okay, yang ni lebih berkualiti daripada semalam. Okay, yang semalam lebih berkualiti daripada hari ni. Okay, so then seterusnya, okay, price and quality relationship. So ni normal lah, di mana orang selalu ada anggapan yang the higher the price, the higher the quality of the product. Okay, tu normal. Okay. Okay, saya tadi tak tekan recording apa ya? Okay, tak apa, saya restart lagi sekali. So seterusnya masuk pada retail store image. So retail store image ni maksudnya gambaran-gambaran dalam kedai yang menyebabkan customer ni tertarik atau tidak untuk masuk dalam kedai tersebut. Okay, yang pertama adalah brand carried. Brand carried ni adalah brand, okay, di mana kalau brand tersebut brand terkenal, orang akan confident untuk masuk. Tapi kalau brand tu adalah brand baru, di mana customer pun tak pernah nampak brand tu sebelum ni, so customer mungkin akan lalu depan, tengok kiri kanan atas bawah, tengok kat depan ada tulis apa-apa, tengok suasana kat dalam ada apa. So customer mungkin akan jalan je, atau mungkin kalau ada benda menarik baru customer akan masuk. Okay, sebab customer tak tahu tentang brand tersebut. Okay, so seterusnya adalah prices. So prices ni ada beberapa faktor. Contohnya adalah bila dia paparkan harga dengan jelas dan nyata, customer mungkin akan tertarik untuk masuk untuk buat perbandingan harga. Dan yang kedua, bila harga tersebut tidak dipaparkan, customer akan memilih untuk tidak masuk. Sebab apa? Sebab bila masuk, customer nak kena jalan, survey, cari barang-barang. Lepas tu bila dapat, hantar kat kaunter, berapa yang harga barang ni? Kalau misalnya harga tak berpatutan dengan apa yang awak expect, hantar balik, pulang balik. Dan menyusahkan customer nak tengok harga barangan tersebut. Okay, so setengah kedai dia tak taruh harga sebab harga barangan dia mahal. Sebab itu tak letak, bila customer tanya baru beritahu harga. Tak boleh lah macam gitu. Okay, so seterusnya adalah level of services. Okay, so level of services kita boleh tengok apabila setengah customer masuk, ada pelayan yang tunggu, pelayan akan follow awak, ikut awak. Lepas tu kalau awak request nak size tu ke size ni, dia orang akan carikan kat belakang. Bila awak nak try pakai, dia akan ambilkan. Tu adalah service, level of service yang orang kata ada pelayan yang akan melayan awak. Tetapi ada setengah kedai dia guna self service. Maksudnya awak sendiri masuk, ambil barangan tersebut, lepas awak sendiri scan harga, lepas awak sendiri pergi kaunter dan bayar. Itu maksudnya awak punya level of service, so self service lah. Okay, so seterusnya adalah store ambience. Store ambience adalah suasana kedai. Kalau tengok kedai tu suram, lepas tu bila tengok tak ada pun orang nak sambut awak, tak pun masuk, orang yang duduk kat dalam tu pun duduk je main telefon. So maksud suasana dalam kedai tu tak menarik untuk awak masuk. So tak okey lah macam itu. So kalau store ambience tu banyak cahaya, lepas tu
banyak macam spotlight suluh dekat barangan-barangan. Lepas tu nampak produk eksklusif tu dia taruh dekat tengah-tengah supaya kita boleh orang kata apa, eye catching kan, kita boleh nampak produk tersebut. So maksudnya ambient dalam kedai tu sangat menarik untuk kita masuk. So tu adalah image yang store-store patutnya bawa lah, atau store-store patut gunalah untuk letakkan produk-produk yang orang kata eksklusif ke, atau produk-produk yang macam berbentuk macam berjenama ke. Okay, so seterusnya adalah klientel. Okay, klientel ni adalah mementingkan klien. Setiap klien yang masuk, mereka akan greet, mereka akan sambut. Lepas tu mereka akan tanya, cik nak perlu apa, nak cari produk apa, nak cari produk yang macam mana, saiz apa, umur berapa. So masa mereka akan entertain awak. So adalah klientel. So bila ada orang macam kita akan rasa macam dihargai. Bila masuk, dia sambut kita, nak keluar cakap terima kasih. Okay, so dan adalah produk assortment, susunan barangan. Kalau awak tengok masuk-masuk, semuanya macam duk punggah-punggah, semuanya berterabur, nak cari saiz pun susah, sampai jatuh sana sini. So maksudnya kedai tersebut kita akan ada impression yang macam huru-hara kedai ni. So customer akan memilih untuk go away lah daripada masuk dalam kedai tersebut. Seterusnya adalah discount. So strategi kedai sepatutnya bila dia nak tarik customer, dia kena taruh jugalah price discount bila kena pada waktunya. Contohnya macam bila hujung tahun, cuti sekolah, atau mungkin produk-produk yang ada, produk yang dah season, yang dah lama, yang ada discount, taruhkan di bahagian hadapan. Produk-produk baru di bahagian tengah, atau mungkin produk-produk yang ada discount ni dekat satu sudut, belah kanan belakang ke, belah kiri depan ke. Ini adalah sudut discount produk-produk yang ada potongan harga. Yang belah kiri tak ada potongan harga sebab dia adalah produk baru. So kita buat orang kata strategi yang menarik lah macam tu. Janganlah kat depan tu ada diskaun, customer masuk, dia kata oh yang diskaun dah habis. Tak boleh lah macam itu untuk tarik customer kan. So customer akan ada persepsi yang macam oh kedai ni menipu lah, kata ada diskaun tapi dah tak ada dah produknya. So buang patutnya gambar diskaun tu. Customer akan ada expectation macam itu. Okay, next. So saya adalah manufacturer image. So ini adalah gambaran tentang pengilang atau orang kata producer yang menghasilkan barangan tersebut. Favorable image tied to new product acceptance. Company sponsor community event to enhance images, product and institutional images. So bila kita sebagai marketer banyak buat program-program buatkan community rasa syarikat kita ni bagus. So maksudnya image kita ni makin lama makin naik lah. So kita akan jadi sponsor untuk event. So kita banyak bagi donation, kita bagi program menyumbangkan alam. So secara tak langsung syarikat kita punya nama, syarikat kita punya image akan terjaga. Okay, so orang akan kata produk kita ni macam produk yang bagus lah sebab banyak orang kata give back to community. Okay, so selesai adalah perceived risk. Ni adalah risiko-risiko yang customer mungkin akan dapat. Okay, the degree of uncertainty perceived by the consumer as to the consequences of a specific purchase decision. So bila customer decide untuk beli satu barangan, ada beberapa risiko yang customer kena ready lah. Okay, yang pertama adalah functional risk. So functional risk adalah bila produk tersebut tidak function. Okay, so tidak jadi seperti apa yang customer expect. Itu adalah functional risk. Ada setengah syarikat dia akan bertanggungjawab kalau produk tersebut tidak berfungsi seperti apa yang telah diterangkan. Tapi ada setengah syarikat yang dia kata macam no return atau no warranty. So maksud kalau produk tu tidak berfungsi, so customer akan tanggunglah risiko tu. Okay, then seterusnya ada physical risk. Risiko fizikal di mana kalau awak pakai mungkin awak akan luka ke, atau mungkin awak akan cacat ke, sakit ke apa ke. So ada setengah produk yang memang dia dah beritahu risiko pakai produk tersebut, awak akan mengalami sakit apa. Tetapi ada setengah syarikat dirahsiakan, dia tak beritahu tentang physical risk tersebut. So syarikat ni kenalah, kalau customer aware, customer akan viralkan. So dengan cara itu syarikat ni akan orang kata famous lah dengan membahayakan nyawa customer. Okay, so contoh-contoh physical risk yang paling kita senang nampak macam rokok lah. Rokok menyebabkan kelahiran bayi pramatang, kanser lidah. So dia dah bagi tahu dah dekat customer. Tetapi kalau customer hisap juga, itu adalah risiko daripada customer itu sendiri. Okay, itu sepatutnya yang berlakunya macam itulah patutnya. Seterusnya adalah financial risk.
Financial risk adalah risiko keuangan. Tahulah bila kita beli barang kita akan melaburkan duit. Okay, so ada setengah produk, kalau produk tu harganya tinggi, so kita kena ikat kontrak mungkin berapa tahun untuk bayar produk tersebut. Okay, so customer kena tahu risikonya adalah produk ni berkualiti tinggi tapi harganya pun tinggi juga. Okay, so adalah social risk. Bila kita pakai mungkin ada setengah citizen boleh terima, tapi ada setengah citizen tak boleh terima tentang produk tersebut. So sama juga sebagai marketer, kita anggap consumer ni boleh terima produk tersebut, tapi tidak semua orang boleh terima produk tersebut. Okay, so adalah psychological risk. Okay, so kalau kita gunakan barangan tersebut, okay, ada masanya mungkin boleh menyebabkan kita ni beremosi. Ada setengah orang beli barangan tersebut sebab mengikutkan emosi, tapi sebenarnya barangan tersebut akan bagi impact lain sebenarnya dekat orang tu. Sebenarnya kita kena faham sebagai consumer, kita kena faham risiko tersebut, dan sebagai marketer, so marketer kena terangkan apakah risiko dalam bentuk psychological apabila customer pakai produk tersebut. Mungkin customer akan rasa lebih happy, tapi mungkin setengah customer akan rasa lebih beremosi. Okay? Dan seterusnya adalah time risk. Okay? Dari segi masa, di mana tahulah bila kita pergi satu kedai tu, okay, kadang-kadang untuk barangan tersebut bagi good experience kepada customer memerlukan masa. Okay, contoh macam produk kecantikan, produk kesihatan. So dia pun masuk kedai tu, orang tu dah terangkan, okay, ni tak mengambil masa yang pantas untuk bagi efek. Mungkin kena ambil 2-3 botol baru bagi efek. So maksudnya tu adalah risiko masa lah. Ada setengah customer dia boleh tunggu, setengah customer tak boleh tunggu. Okay, so sama juga time risk dari segi service provider. Contoh macam kedai makan, ada setengah makanan mengambil masa yang lama sikit untuk buat. So ada setengah customer boleh sabar, ada setengah customer tak boleh sabar. So maksudnya masa itu memainkan peranan lah, sangat berisiko. Okay, dan seterusnya, okay, baiklah, seterusnya adalah how consumer handle risk. Macam mana consumer handle risiko. So untuk mengelakkan daripada risiko-risiko tadi yang saya beritahu tadi adalah, yang pertama, seek information. Kita mencari information sama ada by online atau kita tanya orang yang dah pernah ada experience. Okay. So dan yang kedua adalah stay brand loyal. So bila kita dah stay dengan satu brand tu dan kita sangat selesa, so tak ada salahnya kalau kita stay dengan brand yang sama, sebab kita dah tahu dah. Okay, jadi kita tak adalah masalah nak try produk baru. Okay, yang ketiga adalah select by brand image. So kita tengok image brand tersebut. So kalau brand tersebut banyak bagi good impact pada customer, lepas tu brand tersebut tak buat masalah, brand tersebut dapat good review daripada orang, so maksudnya brand tersebut brand yang orang kata sesuai lah untuk kita beli. So saya lah rely on store image. So kita boleh tengok daripada image luaran daripada kedai tersebut. So kita memang dah tahu kedai tersebut menjaga kualiti, menjaga customer apa semua. So orang kata itu adalah good choices lah untuk kita pilih. Seterusnya adalah buy the most expensive model. Okay, so dapat perbandingan orang jual telefon harganya mungkin discount 50%, tapi risiko atas customer sendiri. Tapi satu kedai lagi jual telefon harga asal, mungkin tak ada diskaun. So kita fikir balik, kenapa kedainya boleh diskaun sampai 50%? Mungkin dia mungkin aku macam langkah kaki kanan kot rezeki, tapi sebenarnya dia dapat jual 50%. Sebenarnya mungkin produk tersebut produk yang tiruan, bukan produk original, tapi dia kata dia letak harga 50% sebab kita custom yang bertuah. So maksudnya bahayalah tu. So kita kena betul-betul tengok orang kata dapatkan sumber yang sahih tentang produk tersebut atau tentang kedai tersebut sebelum kita beli barangan. So tu orang nasihatkan, kalau boleh belilah produk yang mahal sebab kualiti produk yang mahal ni lebih tinggi daripada produk yang murah. Okay, so saya adalah seek reassurance. Seek reassurance tu untuk dapatkan orang kata macam assurance lah, dan kita dapat orang kata keyakinan kot. Mungkin bolehlah kot keyakinan daripada orang. So kita tanya orang yang dah pernah pakai, kita tengok review orang dekat dalam YouTube, dalam internet. So semuanya macam meyakinkan. Okay, meyakinkan. So barulah kita beli barangan tersebut. Okay, so dengan itu, so that's all for this chapter. Okay, so kalau ada apa-apa tak faham, boleh screenshot dan hantar image tu kepada saya, nanti saya akan terangkan kembali. Okay, so take care everyone, ready for next chapter. Bye bye.